Salam bahagia dan salam sejahtera. Salam Malaysia. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Saya Sebastian dari LME Production. Hari ini kita ada suatu program berkenaan dengan counselling. Baru-baru ini kita banyak kedengaran tentang berita berkenaan dengan kes-kes bunuh diri dan banyak masalah timbul dalam sesuatu keluarga yang perlu diberi perhatian. Oleh itu, pihak LME Channel telah menghubungi seorang kaunselor iaitu Dr. Indran Muniandi, di mana beliau akan memberi sedikit tunjuk ajar dan nasihat berkenaan dengan masalah ini. Sekarang kita akan jemput beliau. Salam sejahtera. Nama saya adalah Dr. M. Indran. Saya merupakan Presiden Persatuan Kaunselor Komuniti Tamil Malaysia. Buat masa ini, persatuan ini dirangkumi oleh hampir 300 orang kaunselor yang bergerak aktif banyakkan negeri-negeri di negara kita. Dan buat masa ini, kebanyakan kaunselor-kaunselor ini banyak memberi tumpuan kepada beberapa isu-isu, terutamanya isu yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Oleh kerana buat masa ini, pelajar-pelajar banyak menumpukan pembelajaran mereka melalui online, maka kaunselor-kaunselor ini turun membantu terutamanya dalam pengajaran secara PDPR. Dan selain daripada itu, isu-isu yang ditumpukan oleh kaunselor-kaunselor ini, selain daripada pelajar-pelajar sekolah, juga adalah isu-isu yang melibatkan ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang tidak mampu untuk menyediakan handphone dan juga gadget untuk anak-anak mereka, dan juga internet untuk pelajar-pelajar dalam menghadapi pembelajaran seharian. Selain daripada itu, kami juga memberi tumpuan kepada isu-isu yang melibatkan masyarakat. Antaranya adalah isu berkaitan dengan psikososial ibu bapa dan juga anak-anak mereka, kesihatan mental yang dihadapi oleh masyarakat buat masa ini, dan juga telecounseling. Yang perkhidmatan telecounseling yang kami berikan kepada individu-individu yang memerlukan buat masa ini. Ya, tuan-tuan dan puan, itu adalah sedikit pengenalan tentang beliau. Dan seterusnya, doktor, pada pendapat doktor, buat masa ini dalam masa pandemik, apakah perasaan yang dihadapi oleh masyarakat pada pendapat doktor? Kalau kita lihat persoalan semasa pada hari ini, terutamanya dalam musim ataupun ketika pandemik ini, apakah perasaan masyarakat? Apakah persoalan yang timbul di kalangan masyarakat pada masa ini, terutamanya dari aspek psikologi? So, saya sebagai seorang ahli psikologi dan juga seorang kaunselor, saya ingin membahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan satu golongan masyarakat yang masih mampu untuk teruskan kehidupan mereka, terutamanya dari segi pendapatan mereka tidak terganggu. Dan saya anggap ini adalah kumpulan ataupun kategori yang dianggap sebagai pasif, tetapi mereka melihat keadaan yang sedang berlaku di kalangan masyarakat, mereka berasa kesihan. Mereka peka dengan keadaan ini dan mereka turun padang untuk membantu golongan-golongan yang tidak mampu. So, ini memang dialu-alukan di kalangan masyarakat dan mereka menggunakan pelbagai cara untuk membantu, dan saya melihat ini satu perubahan yang sedang berlaku di kalangan masyarakat, di mana setiap masyarakat yang berada, yang berkemampuan, yang mempunyai kekuatan, terutamanya dari segi keuangan, untuk membantu orang-orang yang kurang berkemampuan. Perkara yang kedua ataupun kategori yang kedua yang saya lihat di sini adalah golongan yang dikatakan sebagai aktif. Maksud aktif saya di sini adalah golongan ini sedang bergelora
dengan perasaan mereka. Perasaan mereka sangat-sangat terganggu. Mungkin disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, pergolakan yang sedang berlaku dalam keluarga mereka, ataupun mereka sedang bergelora dengan ahli-ahli keluarga mereka. So, saya melihat perkara ini agak serius kerana bilangan orang yang sedang bergelora dengan keadaan ini adalah terlalu ramai. Dan antara kesan yang kita boleh lihat adalah mereka akan hilang dia punya mood untuk teruskan kehidupan mereka, ataupun mereka ini akan menghadapi masalah kesihatan mental yang agak teruk ataupun dahsyat yang boleh menyebabkan mereka akan bertindak di luar dugaan. So, ini yang kita sangat-sangat merisaukan. So, kalau kita lihat dari segi kategori yang ketiga adalah keluarga-keluarga jenis ini, mereka akan membuat satu keputusan yang tiba-tiba, sudden approach ataupun pronouns yang boleh menyebabkan mereka mengambil nyawa mereka sendiri ataupun lari daripada keadaan yang sebenarnya. So, ini yang sedang berlaku, terutamanya keluarga yang berpisah ataupun bercerai disebabkan oleh keadaan semasa, ataupun kalau kita lihat di sini bilangan kes-kes bunuh diri di negara kita sudah mula meningkat dengan agak drastik, dan kerajaan melihat ataupun memandang serius apa yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. So, ini yang kita risaukan kerana kalau kita lihat, there is a major change in a life standard. Satu perubahan yang drastik yang sedang berlaku dalam kehidupan seharian semua ahli-ahli masyarakat kita, kerana selama ini mereka tidak membuat persediaan bahawa pandemik ini boleh membawa satu keburukan yang agak dahsyat di kalangan keluarga ataupun individu-individu sesebuah keluarga. Ya doktor, banyak penerangan doktor telah beritahu kepada kita, dan juga penerangan-penerangan ini mungkin dapat diterima oleh masyarakat di luar sana yang mungkin menghadapi masalah yang sama. Baik doktor, berkenaan dengan masalah ini, apakah cadangan doktor bagaimana masyarakat boleh mengatasi masalah ini? Kalau kita lihat dalam keadaan pandemik semasa ini, janganlah kita terus membuat satu keputusan yang drastik yang boleh menyebabkan mencederakan diri kita ataupun mengambil nyawa diri kita, seakan-akan bahawa tidak ada jalan keluar langsung. Dan saya sebagai seorang ahli kaunselor, saya berpendapat bahawa memang ada beberapa cara-cara yang boleh kita guna pakai untuk mencari jalan penyelesaian, untuk membantu diri kita dan keluarga kita. Yang pertama sekali adalah kita perlu mempunyai pengetahuan yang cukup. Kalau kita menghadapi satu masalah, terutamanya katakan masalah keluarga, sehinggalah berlaku penceraian dan sebagainya, carilah jalan keluar, dapatkan maklumat, dapatkan informasi daripada kerajaan ataupun jabatan-jabatan yang terlibat, ataupun persorangan-persorangan individu yang boleh membantu untuk menambahkan ilmu tadi, supaya kita dapat mencari jalan penyelesaian. Contohnya, anda menelpon seorang kaunselor dan memberitahu ataupun mengadakan satu sesi konsultasi untuk memperolehi maklumat bagaimana cara kamu boleh mengelak daripada membuat satu keputusan yang drastik untuk diri anda sendiri. Yang keduanya adalah kita perlu melihat kepada dipanggil sebagai coping skill.
Itu cara-cara bagaimana kita boleh menyesuaikan diri kita dalam keadaan pandemik ini. Dan kita kena belajar daripada keadaan semasa bagaimana kita boleh menyesuaikan diri kita, kerana buat masa ini adalah satu keadaan yang sangat unik, di mana kita tidak pernah merasai keadaan-keadaan ini. Ini yang perlu kita belajar. Kalau kita tidak mampu, cuba dapatkan cara ataupun pengalaman ataupun informasi daripada pakar-pakar psikologi ataupun pakar-pakar kaunselor yang ada di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Yang ketiganya adalah kita juga boleh ke hospital ataupun ke pusat-pusat kesihatan di mana pihak kerajaan memang menyediakan perkhidmatan psikologi ataupun perkhidmatan kaunseling untuk individu-individu yang menghadapi masalah, terutamanya masalah tekanan hidup yang sangat tinggi ataupun mempunyai depression ataupun yang ada masalah berkaitan dengan mental disorder dan sebagainya. So, kita juga boleh merujuk kepada hospital ataupun pusat-pusat kesihatan. Yang keempatnya adalah boleh dikatakan dalam masyarakat yang sangat memerlukan telecounseling. Dan saya dipahamkan bahawa agensi kerajaan dan juga NGO serta kaunselor-kaunselor yang berpengalaman, yang ada kepakaran dalam mengendalikan telecounseling secara konsultansi. So, di mana individu-individu ini, pakar-pakar ini juga boleh membantu anda untuk mengatasi sekurang-kurangnya sedikit sebanyak kekusutan mental anda, tekanan emosi yang anda sedang hadapi, ataupun pergolakan emosi yang boleh diredakan. Saya yakin bahawa banyak lagi pihak yang boleh membantu sekiranya anda menghubungi mereka ataupun mendapatkan perkhidmatan daripada mereka ini. Dan saya yakin bahawa pandemik ini bukanlah satu alasan untuk kita untuk mencari satu jalan penyelesaian yang singkat. So, gunakanlah peluang-peluang serta perkhidmatan-perkhidmatan yang ada untuk mencari jalan supaya emosi kita menjadi stabil dan kesihatan mental kita ini sentiasa berada dalam tahap yang stabil dan sederhana. Saya bersetuju dengan pendapat doktor. Pada masa yang sama, masalah-masalah yang rumit yang mengakibatkan perasaan mereka ini terlalu tertekan. Apakah masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi, doktor? Dalam keadaan semasa ini, terutamanya dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, so kalau kita lihat di sini masyarakat, terutamanya masyarakat yang tertekan, mereka tidak mampu untuk membayar balik semua bil-bil yang tertunggak ataupun sewa-sewa yang tertunggak ataupun pembayaran balik yang tertunggak. Ini yang menyebabkan bahawa mereka menjadi sangat tertekan ataupun mereka mengalami satu konflik jiwa yang sangat dahsyat. Kerana mereka mula menerima tekanan daripada pihak-pihak ini, ya. Maka sebagai seorang ahli kaunselor, saya boleh cadangkan 3 perkara di sini yang boleh bantu. Yang pertama sekali adalah dari segi cara pendekatan yang anda boleh gunakan adalah pergilah berjumpa bersemuka dengan pihak yang berkenaan secara terus. Sekiranya melibatkan agensi kerajaan, terus ke pejabat ataupun terus ke pegawai yang berkenaan, bincang dengan mereka dan jelaskan pada mereka bilakah anda mampu untuk membayar balik, supaya carilah satu jadual penyelesaian yang terbaik.
Kerana saya yakin bahawa dalam keadaan semasa ini, tekanan ini bukan saja melibatkan satu ataupun dua keluarga, dia melibatkan seluruh masyarakat negara kita. Jumpa dengan tuan rumah, bincang dengan mereka supaya tuan rumah itu dapat menerima keadaan ini dan carilah satu jalan. Kalau tidak mampu untuk membayar sepenuhnya sewa tadi, bolehlah membuat pembayaran secara beransuran dan sebagainya. Bincang. Saya rasa itu cara yang terbaik. Dan saya tahu masyarakat negara ini adalah satu masyarakat yang sangat prihatin. Masyarakat yang sangat memahami keadaan orang lain. Mereka juga ada perasaan empati. Dan mereka faham bahawa dalam keadaan ini, mereka akan menerima bahawa kalau sekiranya mana-mana keluarga yang menghadapi masalah kewangan yang agak teruk, saya yakin mereka akan boleh membuat satu rundingan yang terbaik. Contohnya anda masih lagi berhutang, tidak mampu untuk membayar balik. Ini satu pendekatan, jumpa dengan mereka, bincang. Pendekatan yang kedua yang saya boleh beri penekanan di sini, kalau sekiranya ada individu yang tidak begitu mengendalikan perbincangan secara terus ataupun rundingan terus ini, boleh gunakan pihak yang ketiga. Contohnya, boleh minta bantuan daripada saudara mara yang terdekat, maklumkan pada mereka keadaan semasa dan gunakan perkhidmatan mereka, pergilah berjumpa dengan pegawai yang berkenaan, duduk dan bincang, dan carilah satu jalan penyelesaian. Begitu juga dengan tuan rumah ataupun tempat-tempat di mana anda perlu membayar. Kalau sekiranya ada pihak yang memberi tekanan, sehingga menimbulkan konflik ataupun penggolakan jiwa anda terus boleh menghubungi agensi-agensi kerajaan. Contohnya macam AKPK yang memang ada kepakaran dari segi bagaimana mereka boleh membantu anda untuk mengatasi masalah kewangan. Saya yakin bahawa dengan perkhidmatan mereka akan mudah untuk membantu anda. Dan agensi yang berkenaan juga boleh menghubungi pihak yang berkenaan dan memaklumkan perkara ini, supaya di situ pihak ketiga bila mereka terlibat selalunya suatu perkara itu akan menjadi lebih mudah. Sebab itu janganlah mencari satu penyelesaian ataupun membuat satu keputusan dalaman diri anda sendiri tanpa membincang perkara ini yang menyebabkan berlakunya satu pergolakan jiwa anda menjadi terlalu tertekan dan kamu menjadi terlalu depres yang boleh menyebabkan anda mempunyai satu idea untuk terus mencederakan diri ataupun mengambil keputusan yang boleh merugikan pihak-pihak keluarga anda sendiri, terutamanya membuat keputusan untuk membunuh diri. So, untuk mengelak perkara-perkara inilah, maka saya yakin bahawa gunakan pendekatan-pendekatan runding cara yang sangat-sangat bersesuaian untuk membantu diri anda sendiri ataupun menghubungi agensi-agensi, contohnya melalui telecounseling, supaya memaklumkan perkara ini, supaya agensi-agensi kerajaan yang sedang memberi perkhidmatan ini, mereka dapat mendengar permasalahan anda dan mereka akan cuba mencari jalan untuk membantu. Begitulah tadi penerangan dan juga nasihat daripada kaunselor Dr. Indran yang telah memberi banyak cara-cara untuk mengatasi masalah kita. Saya berpendapat mungkin masyarakat di luar sana dapat mengambil nasihat ini sebagai suatu petunjuk kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi doktor, ada apa-apa lagi yang doktor ingin berkongsi dengan kita? Atas dasar kesedaran di mana maklumat-maklumat perlu disampaikan kepada masyarakat kita buat masa ini,
So dengan ini saya mewakili persatuan saya mengucapkan terima kasih kepada LMUI yang sudi untuk membuat satu rakaman supaya maklumat ini dapat disampaikan kepada masyarakat kita, dan yakinlah bahawa gunakan pendekatan ataupun solusi yang telah saya berikan untuk membantu diri anda tanpa membuat sebarang keputusan drastik ataupun penilaian diri anda yang boleh menyebabkan anda membinasakan diri anda. Elakkan daripada perkara ini, dan saya yakin bahawa dalam keadaan yang akan datang dapat dipulihkan dengan secepat mungkin. Sekian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni Dr. Indran Muniandi telah memberi beberapa contoh dan juga beberapa nasihat kepada kita bagaimana kita boleh menghadapi masalah membunuh diri ini supaya jangan berbuat demikian. Saya rasa masyarakat di sana yang menghadapi masalah ada jalan, cari jalan yang boleh menyelesaikan masalah kita. Pihak LMU YouTube channel mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Indran yang telah meluangkan masa untuk bersama kita. Sekian, terima kasih.